Daripada kau buat dia orang ni pening, kan? Jadi tolonglah bantu dia orang ni dengan jangan berikan undi langsung kepada Pakatan Harapan. Bila parti tu dah menang 7 pilihan raya kecil, dah menang 2 pilihan raya negeri, dekat Sabah pun sepatutnya kalau kita berjalan solo tu pun kita menang juga, kan? Tapi tak apalah, kita letaklah tepi Sabah tu, kita anggaplah itu mungkin pengajaran bagi kita. Kalau tak berlaku apa di Sabah, silap-silap Melaka pun kita kerjasama lagi. Sebab ada juga Kutu Berhak yang mengatakan bahawa kat Melaka kita boleh menang 8 kursi je. Nasib baiklah Presiden UMNO ketika tu tegas, kalau ikut Anwar Musa kita boleh menang 8 kursi saja di Melaka kalau kita tak kerjasama dengan Bersatu. Ini masalah dia. Bila terlalu banyak orang yang apa ni mempunyai pemikiran begini. Ni pun ada juga 2-3 orang tadi ada saya dalam satu grup WhatsApp ni, satu bahagian tu. Dia kata, bolehkah kita mendapat sokongan daripada kumpulan 18? Susu bahagian sebelah sana, sebelah utara. Saya cakap itu mungkin pandangan ahli parlimen tuan, kan? Yang tak yakin, kalau tak yakin tu dah tiba masanya lah. Tak payahlah bertanding atas tiket Barisan Nasional, bertanding atas tiket DAP. Tanda atas tiket DAP, tak ada orang pun nak kacau kau. Tempat kita pun, kita kalau boleh nak isi dengan muka baru. Presiden pun dah sebut, lebih kurang 7-80% calon pilihan raya akan datang merupakan muka baru. So bersiap sedia lah. Kita nak orang yang betul-betul yakin yang BN ini boleh bergerak secara solo, untuk diangkat menjadi pemimpin. Okey. Okey tu. Okey. Tok minta tolong Datuk Lokman ulas dan suarakan tentang ketiadaan ahli parlimen. Tempat kawasan-kawasan yang disediakan darurat ni sebelum ni Tok, kan, se-Covid kan. Contohnya macam P185 ni lah, Batu Sapi ni. Batu Sapi. Ada pilihan raya dibuat, ada pilihan raya kecil dan sebagainya. So macam mana tu? Okey, kena faham di Greek dan di Batu Sapi, sepatutnya ada pilihan raya, tapi disebabkan kita dah dekat dengan pilihan raya umum, maka jalan penyelesaian untuk mengelakkan daripada keperluan. Sebab bila speaker mengisytiharkan sesuatu kursi parlimen tu kosong, dalam tempoh 60 hari ianya perlu diisi, maknanya perlu diadakan pilihan raya kecil. Tapi kalau kita buat pilihan raya kecil dalam keadaan kita dah berhadapan dengan Covid, satu hal, dan yang kedua kita dah memang nak buat pilihan raya umum. So kesianlah kalau kawan tu bertanding penat-penat, kita dah turun bawa belanja banyak apa semua, tiba-tiba jadi ahli parlimen beberapa bulan. Tak kenai orang tu, kan? Jadi caranya kita isytiharkan darurat di tempat itu saja, di parlimen itu saja. So memang betul di Batu Sapi tak ada diisytiharkan darurat di situ. Tapi bila mana kita isytiharkan parlimen dibubarkan, maka darurat di Batu Sapi itu pun akan ditarik balik. Maka akan berlakulah pilihan raya sekali untuk Batu Sapi dengan green. Okey? Jelas Okey tu, dia ada soalan tu Itu maksud maklumat daripada Invoke Rafizi punya group tu dia kata ramai yang muda yang Rafizi rekrut itu, dia tak tahu yang Anwar Ibrahim ni pernah ada kes rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya itu, dan pernah dihukum dalam penjara. Dan dia menganggap bahawa dia kata Mahdi kata kita silap mendakwa Anwar ketika itu. Jadi dia minta Datuk jelaskan bahawa siapa Anwar Ibrahim ni. Okey, dia sebenarnya Anwar Ibrahim, dia dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara yang mula-mula sekali itu disebabkan dia telah mengarahkan pihak polis untuk menggertak Umi Hafilda dengan Doktor Kristina kan, ketika
mereka tu. Jadi sebenarnya tindakan Anwar itu dianggap sebagai menyalahgunakan kuasa beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia kena 6 tahun penjara. Kemudian ada kes yang melibatkan beliau meliwat Azizan Abu Bakar. Kes ini Anwar kalah di Mahkamah Tinggi, kes ini Anwar kalah di Mahkamah Rayuan, tetapi di Mahkamah Persekutuan, saya tak tahulah apa yang berlaku. KJ atau Wan Aziza, Nurul Izzah berjumpa dengan Pak Lah. Maka untuk kes ini Anwar bebas di Mahkamah Persekutuan. Okey? Bila Anwar bebas pun laju je KJ pergi hantar pasport. Ingat lagi kan? Ya. Ingat. Okay. Kemudian ada satu lagi kes, Anwar dijatuhi hukuman bersalah kerana meliwat Saiful Bukhari bin Azlan. Kemudian dia kalah juga di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dia pun pergi ke penjara Sungai Buloh. Bila Kerajaan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya pada 9 Mei 2018, maka satu permohonan pengampunan diraja telah diusahakan untuk Anwar mendapat pengampunan diraja. Dan Anwar mendapat pengampunan diraja dan dibebaskan. Bila dia dapat pengampunan diraja ni, dia ada pengampunan penuh. Kalau dia mendapat pengampunan penuh, dia boleh jadi ahli parlimen balik. Segala rekod jenayah dia hilang. Segala rekod jenayah dia hilang. Dia boleh bertanding pilihan raya. Itu yang sebabnya sekarang ni ada pihak, contohnya pihak Tun Dr. Mahathir, di belakangnya ada Peguam Hanif Katri dan juga Peguam Bas Azam daripada Putra yang telah memfailkan di mahkamah untuk mempertikai status pengampunan diraja yang Anwar miliki. Dia kata Anwar tak dapat pengampunan penuh. Kita pun tak tahu sejauh mana kes ni. Sekarang ni PH dah tak ada kuasa. Ada kemungkinan besar macam-macam boleh jadi. Jadi kalau misalnya pengampunan diraja yang Anwar perolehi bukan pengampunan penuh, maka dia diampunkan, keluar jail, tapi still tak boleh bertanding. Ini kita tunggu keputusan akhir mahkamah. Jadi bertanding di IPD itu boleh? Itulah, kalau dia tidak dapat pengampunan penuh, maknanya kemenangan dia di PD boleh dibatalkan. Tetapi kalau lepas ni berlakunya pilihan raya umum, jadi apa saja keputusan di mahkamah tu nanti akademik je lah. Dia tidak akan menjejaskan kedudukan Anwar sekarang. Tetapi dia boleh menjejaskan kedudukan Anwar sekiranya Anwar menang pilihan raya yang akan datang. Faham Jadi sebelum Anwar didapati tidak mendapat pengampunan penuh, jangan kau bazir-bazir lah undi Anwar menjadi ahli parlimen. Kalau tidak, kau kena buat pilihan raya balik. Okey? Faham Betul. Kalau orang yang macam ni, dia punya tingkah laku dia tu, dari segi integriti tu, dari segi moral dia, patutnya dia senang macam ni lah. Senang macam ini. Kita ada banyak rakyat Malaysia lain yang berkemampuan untuk menilai yang mana jantan, yang mana betina. Kenapalah kau tak pilih orang macam ni untuk jadi Perdana Menteri? Kau ambil juga yang songsang ni. Jadi bagi saya simple saja Kita tengok, adakah zaman Nabi Lut ni semua orang ni mengamalkan seks luar tabi'i? Tidak. Tetapi bila Allah murka, bila Allah turunkan bala, semua keturunan Nabi Lut ni kena. Dia tak pilih-pilih yang mana yang straight, yang mana yang gay, yang mana yang lesbian, semua kena.
Jadi kalaupun kita tak boleh nak halang daripada golongan LGBT ni menjadi ahli parlimen, setidak-tidaknya kita elakkanlah daripada dia jadi Perdana Menteri kita. Setidak-tidaknya, sebaik-baiknya janganlah sesekali kita bagi tempat kepada golongan LGBT ni, baik menjadi ahli parlimen kita maupun jadi menteri besar kita, kan? Apatah lagi kalau jadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri. Sebab kemurkaan Allah Ta'ala tu, dia akan turunkan bala kepada semua, tak kira siapa kita. Okey? Pada pendapat Datuk pada pendapat politik Datuk ya. Betul tak Datuk yakin yang DAP ataupun Amanah akan bersetuju menjadikan Anwar Ibrahim sebagai poster boy pada JLP? Saya rasa ada kemungkinan besar mereka ni pun tak yakin dah pada Anwar Ibrahim. Sebab saya ada dapat juga maklumat di AP dan juga Amanah ni, mereka lebih menghormati Tun Dr. Mahathir. Tetapi hubungan baik di AP dengan Anwar ni pun boleh tahan baik. Jadi mereka ni bagaikan di luar mati mak, ditelan mati bapa. Jadi lebih baiklah kau telan dia orang semua daripada kau buat dia orang ni pening, kan? Jadi tolonglah bantu dia orang ni dengan jangan berikan undi langsung kepada Pakatan Harapan. Kerana kalau kau bagi undi kepada dia orang ni, tiba-tiba dia orang menang, dia orang pun tak tahu nak pilih Mahathir ke nak pilih Anwar. Jadi why you must create such trouble for them? Elakkan je daripada mengundi, baik PAN ke, PKR ke, Pejuang ke, DAP ke, jangan undi dia orang ni, supaya dia orang pun tak pening nak bergaduh untuk siapa menjadi Perdana Menteri. Senang.